Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofazana binti Muhammad Jaafar dari kelas AT 1.1 dari kumpulan 4 ingin membentangkan tentang wawasan 2020. Pertama sekali, saya akan menjelaskan tentang tujuan wawasan 2020. Wawasan 2020 ini sangat terkenal pada satu ketika dahulu. Wawasan ini dicipta oleh parti terdahulu di bawah pimpinan Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri pada satu ketika dahulu. Tahun 2020 bertujuan untuk menjadikan Malaysia negara yang maju dalam sektor perindustrian menjelang tahun 2020. Wawasan 2020 bukan saja berasaskan ekonomi tetapi juga termasuklah politik, undang sosial, kerohanian, psikologi serta perpaduan nasional. Kesemuanya melibatkan kestabilan politik, sistem kerajaan, mutu hidup, nilai sosial, keyakinan dan yang paling penting adalah maruah bangsa. Wawasan 2020 telah diperkenalkan pada tahun 1991. Objektif ia diperkenalkan adalah untuk menjadikan Malaysia negara yang lebih maju menjelang tahun 2020. Dengan cara dan acuan tersendiri, Wawasan 2020 telah menggariskan hala tuju untuk mencapai status negara maju. Wawasan ini juga menyasarkan pertumbuhan ekonomi pada kadar 7% setahun sehingga tahun 2020. Kunci kepada mencapai negara yang maju adalah dengan mengatasi 9 halangan yang strategik. Objektif Wawasan 2020 yang pertama adalah mencapai kesamarataan pendapatan individu. Yang kedua adalah memastikan tiada kemiskinan dan kemunduran ekonomi melalui kerjasama tanpa menentukan identiti warga. Yang ketiga, membina negara yang lebih maju dengan menggunakan acuan dan cara tersendiri daripada aspek iaitu ekonomi, sosial, politik, spiritual, psikologi dan budaya. Yang keempat adalah mencapai 9 objektif yang disasarkan atau cabaran-cabaran wawasan 2020. Strategi wawasan 2020. Yang pertama adalah membentuk sebuah negara yang bersatu. Yang kedua adalah memastikan negara ini menjadi sebuah negara yang berjiwa bebas, aman, tenteram dan maju. Yang ketiga adalah mewujudkan dan membangunkan masyarakat yang berjiwa demokratik. Yang keempat adalah mewujudkan masyarakat yang bermoral tinggi dan beradab. Yang kelima adalah lahirkan masyarakat yang saintifik dan progresif. Yang keenam, mencipta rancangan yang sistematik dan teratur. Memastikan sektor swasta memainkan peranan yang lebih dinamik. Cabaran-cabaran wawasan 2020. Yang pertama adalah membina bangsa Malaysia yang bersatu. Yang kedua adalah melahirkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan. Yang ketiga adalah memupuk dan membina masyarakat demokratik dan matang. Yang keempat adalah mewujudkan masyarakat yang bermoral serta beradab. Yang kelima adalah masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. Yang keenam adalah membina masyarakat yang maju serta bersaintifik. Yang ketujuh adalah mewujudkan yang berbudaya penyayang. Yang kedelapan adalah menjamin masyarakat yang adil dan seksama ekonominya. Yang kesembilan adalah memupuk dan membina masyarakat yang makmur. Cadangan wawasan 2020. Cadangan pertama adalah menjadikan negara Malaysia sebagai negara bersatu yang mempunyai matlamat yang sama. Ia mesti menjadi negara yang aman,
berintegrasi pada peringkat wilayah dan kaum, hidup dalam harmoni bekerjasama sepenuhnya secara adil dan didukung oleh satu bangsa. Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi terhadap negara. Dan yang kedua adalah mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya beretika dan bermoral, yang mana kewarganegaranya kukuh dalam nilai agama dan kejiwaan dan didorong oleh tahap kebersatuan. Cadangan yang ketiga adalah mewujudkan masyarakat yang progresif, yang mempunyai daya perubahan yang tinggi dan memandang ke hadapan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan. Yang keempat adalah mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang dicapai serta gagah menghadapi semua masalah. Masyarakat Malaysia ini pasti dapat dikenali dengan usaha mencapai kecemerlangan, tidak mengalah kepada sesiapa dan dihormati oleh rakyat negara lain. Tiga fasa utama wawasan 2020 yang pertama adalah menjurus kepada langkah menentukan perubahan dan keberhasilan melalui penetapan dan pencapaian sasaran NKRA dan MKRA. Kedua adalah transformasi kerajaan dapat dilihat serta mendalami kehidupan seharian rakyat supaya dapat menjadi lebih baik dan juga berharap supaya ekonomi negara dapat maju dan lebih berdaya saing. Ketiga adalah rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih aman, manakala kualiti perkhidmatan awam juga lebih meningkat. Dengan ini, rakyat Malaysia dapat memupuk semangat cinta akan negara, bangsa serta agama. Terima kasih.